Assalamualaikum, what's up, what's down, hablum minallah, hablum minanas. Okay guys, malam ni aku akan menceritakan tentang misteri pembunuhan Daichi Akako, seorang wanita daripada negara Matahari Terbit yang dibunuh secara kejam, tapi sampai sekarang masih tak ada petunjuk daripada pihak penguasa ataupun pihak keadilan. So agak miris cerita ni, tapi aku akan membedah secara lebih lanjut. So aku akan teruskan panggilan kepada pencerita kita macam biasa. Kita cuba, harap-harapnya dapat lah disambungkan panggilan ni. Aku agak gemetaran. Okey, kita. Halo, selamat malam. Hai. Selamat malam. Okey, untuk pengetahuan semua, malam ni aku dengan si pencerita akan berkongsi cerita tentang misteri pembunuhan Daichi Akako, yang di mana si pencerita telah mendapatkan beberapa research dan maklumat tentang cerita pembunuhan tu. Okey? Okay, boleh start? Okey, boleh mula. Okey. Misteri pembunuhan kejam wanita sarap mengandung di Jepun pada tahun 1988. Kisah pembunuhan seorang wanita Jepun yang sarap mengandung dengan lehernya dijerut sebelum perutnya dibelah dan bayinya dikeluarkan. Ia adalah satu kisah pembunuhan misteri yang belum lagi dirungkaikan sehingga ke hari ini. Anjir. Walaupun sudah berlaku berpuluh tahun lamanya. Kisah berlaku pada 18 Mac 1988 di satu apartmen Tomitacho, Nakagawa-ku, Nagoya, Aichi di Jepun. Semasa insiden ini berlaku, terdapat dua keluarga yang tinggal di tingkat bawah, manakala mangsa dan suaminya tinggal di apartmen tingkat 2 bernombor 202 di sebelah bilik yang tidak berpenghuni. Semasa kejadian tersebut berlaku, wanita mengandung itu berusia 27 tahun sedang menanti saat melahirkan anak bersama suaminya. Lelaki tersebut berusia 31 tahun dan merupakan seorang pekerja pejabat. Kehidupan mereka berdua dikatakan biasa saja tetapi penuh pengharapan untuk kehidupan yang bahagia. Pada hari kejadian, si isteri menghantar suaminya keluar dari apartmen untuk bekerja seperti biasa. Dia dijadukan untuk melahirkan anak pada 13 Mac, iaitu 5 hari sebelumnya. Tetapi dia tidak melahirkan anak pada tarikh yang dijangkakan. Jadi, suaminya menelefon si isteri dari pejabat saja untuk mengetahui keadaannya. Apabila si suami menelefon ke apartmen pada jam 12 tengah hari, tidak ada apa-apa yang ganjil. Dia menelefon semula sekitar jam 6.50 petang. Namun tiada siapa yang menjawab telefon tersebut. Si suami kemudiannya memutuskan untuk pulang ke rumah, memikirkan tidak ada apa-apa yang pelik. Dia pasti ada jika saya pulang ke rumah. Si suami sampai di rumah kira-kira jam 7.40 malam. Pada masa tersebut, si suami perasan pintu depan rumahnya yang biasanya berkunci, tidak berkunci. Rumahnya yang biasanya berkunci dan lampunya tidak dipasang. Walaupun merasa sedikit pelik, si suami masuk ke dalam bilik tidur untuk menukar pakaian terlebih dahulu sebelum beliau terdengar suara tangisan bayi dari bahagian ruang tamu. Memikirkan mungkin bayinya telah lahir, dia memasang lampu di ruang tamu dan mendapati isterinya telah terbaring kaku dan bayi itu sedang menangis perlahan di bawah kaki ibunya. Pada masa itu, disebabkan telefon di bahagian ruang makan dapur juga tidak ditemui, si suami telah bergegas keluar meminjam telefon dari keluarga di tingkat 1 pada jam 7.43 malam dan telah menelefon pusat arahan bomba Nagoya. Saya perlukan ambulans sekarang. Apabila ditemu bual oleh Kimi Machida pada tahun 1999, individu yang meminjamkan telefon kepada si suami berkata, lelaki itu kelihatan amat pucat
dan berkata ingin meminjam telefon kerana talian telefon rumahnya telah dipotong dan isterinya sedang melahirkan bayi. Saya fikir, oh, bayi itu sudah dilahirkan. Saya langsung tidak tahu bahawa isterinya telah dibunuh. 3 orang kru kecemasan dari pejabat jabatan bomba cawangan Nomita menerima mesej bayi sedang dilahirkan. Jadi salah seorang kru tersebut telah membawa bersama forceps dan gunting untuk memutuskan tali pusat. Apabila ambulans sampai ke tempat kejadian, mereka telah menemui seorang wanita yang maut dalam keadaan lehernya dijerut menggunakan wayar sejenis barangan elektrik di bahagian selatan apartmen dengan perutnya terbelah. Dia terbaring menerentang dengan keadaan tangannya terikat dan seluruh badannya berlumuran darah. Semasa ditemui, wanita itu memakai gaun hamil berwarna biru, baju sejuk, seluar merah jambu dan sarung kaki hitam. Belahan pada perutnya dibuat menggunakan pisau tajam dari select plexus ke bawah, iaitu 38 cm. Fetus dikeluarkan dari perutnya dan digantikan dengan pemegang telefon, wayar telefon dan pemegang kunci Mickey Mouse. Telefon tersebut ialah dari jenis kecil dengan butang yang boleh ditekan. Ia biasanya diletakkan di ruang tamu rumah mereka. Bagaimanapun, selepas kejadian, ia ditemui di bahagian dapur apartmen dalam keadaan berlumuran darah, dipercayai kerana dibawa keluar oleh pekerja hospital semasa memindahkan wanita itu ke hospital. Pemegang kunci itu pula biasa digunakan oleh si suami untuk kunci keretanya. Kata si suami, isteri saya meninggal dunia dalam keadaan ngeri dan cara yang tidak terjangkau di akal. Pegawai polis untuk pasukan bergerak penyiasatan polis Aichi juga berkata, mereka belum pernah terjumpa kes pembunuhan yang mengerikan seperti itu. Berhampiran mayat bayi lelaki yang tangisan pertamanya terdengar di tengah-tengah lautan darah. Bayi itu juga mengalami luka-luka. Bagaimanapun, terdapat 3 laporan akhbar yang berbeza mengenai kesan luka pada badan bayi tersebut. Laporan akhbar daripada Yomiuri Shimbun, iaitu pada 19 Mac 1988, melaporkan bahawa terdapat 3 jenis luka di belakang kaki kiri, belakang paha kiri dan kelangkang. Manakala laporan akhbar daripada Churichi Shimbun pula melaporkan terdapat 4 luka termasuk di lutut kanan, punggung kiri dan bawah abdomen. Manakala Mainichi Shimbun pada 3 April 1988 mengatakan bahawa edisi Pagi Tokyo melaporkan luka terdapat di 3 tempat iaitu kaki kiri, punggung dan kelangkang bayi tersebut. Tambahan pula, menurut pengumuman polis masa awal insiden dan laporan oleh Asahi, apabila kru kecemasan tiba di tempat kejadian, tali pusat masih bersambung pada bayi itu. Bagaimanapun, satu sumber lain telah mendakwa tali pusat telah terpotong semasa banyak dan bayi itu ditemui. Si isteri dan bayinya telah dibawa ke hospital Nagoya Kasai, tetapi si isteri telah disahkan meninggal dunia. Bayi itu telah membesar dalam perut ibunya lebih dari tempoh sepatutnya dan sudah mampu bernafas sendiri semasa ditemui. Bagaimanapun, keadaannya agak kritikal. Selain daripada badannya yang luka, dipercayai hasil potongan yang dibuat pembunuh semasa dia dikeluarkan, tangisannya semakin lemah. Bayi itu telah mengalami anemia diakibatkan trauma dan menunjukkan simptom hipotermia dengan suhu badan di bawah 30 darjah Celsius. Bayi itu kemudiannya diberi darah yang diambil dari datuknya, iaitu bapa kepada bapanya, dan diletakkan di dalam inkubator semasa di hospital. Setelah 10 hari, keajaiban telah berlaku di mana bayi itu sembuh selepas dibedah selama sejam. Bayi itu mempunyai berat 2.93 kg dan profesor dari Sekolah Perubatan Universiti Nagoya, Yutaka Tomoda yang menjalankan pembedahan itu memberitahu, ini adalah kes yang jarang ditemui. Ibunya meninggal dunia setelah tali pusatnya dipotong dan dia bernasib baik kerana dia ditemukan awal. Okey, setakat itu saja cerita yang saya dapat. Fuh. Gila. Dua perkataan. Agak gila kan?
berpuluh-puluh tahun cerita ni tak terpecahkan. Dan malam ni kita cuba buka kepada umum, pada para pendengar kita. Dan aku rasa selepas beberapa research yang aku buat tentang pembunuhan, kes pembunuhan ni, aku dapat yang pertama aku dapat nama suami isteri ni. Yang kedua, aku dapat beberapa jejak yang menandakan ni, aku tak tahu kena-mengena ke tak, tapi aku rasa berat kepada hatiku yang mengatakan si pembunuh tu adalah suami dia, which is Leko Akako. I see. Tapi untuk fun fact kawan-kawan, nama isteri dia which is Daichi Akako. Yang Akako tu diambil daripada nama suami dia yang bermakna merah. Maksud dia, selepas yang aku tahu maksud nama dia, Daichi adalah anak pertama yang hebat, Akako adalah merah. So kat sini kita dapat tahu synchronize nama tu dengan kejadian tu, dengan tragedi tu, yang di mana di usia mengandung yang pertama dia mati dibunuh. Kejam sekali. Kebetulan anak dia tu anak yang pertama. Anak pertama yang hebat, merah. Maksud dia tewas. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab dibunuh keluar darah. Darah warna apa? Warna merah. Tu teori aku. Tu teori aku. Dan seperti yang kita tahu, anak ni berjaya membesar. Maksud dia anak pertama yang hebat. Tu antara kebetulan lah. Kebetulan yang mendorong kepada takdir dia, yang kita tak tahu betul ke tak. Cuma kebetulan je nama ni ada. Selari kan. So apa pandangan hang sebagai yang mendapat cerita ni pertama? Okay, firstly waktu aku baca tadilah, aku mula-mula tu tak adalah shock macam suami dia kan. Tapi bila aku nak dekat habis baca, aku rasa macam memang suami dia yang bunuh. Mungkin. Aku pendapat mereka ada masalah antara suami isteri ataupun suami dia ada orang lain. Dan benda ni lead juga bagi aku lah. Dia boleh lead tu pembunuhan, tapi aku tak expect lah sekejam tu kalau suami dia nak buat. And kalau betul ada orang lain yang membunuh isteri dia, apa orang kata macam mana, dia punya motif pembunuhan tu. Okay, dia macam ni. Ini teori aku sendiri sebagai seorang penggemar dan pembedah jalan cerita. So this is the flaw, the way lelaki dia bunuh isteri dia. Ni pendapat aku, Leko tu yang bunuh. Okay, yang pertama, isteri dia sepatutnya bersalin pada 13 5 hari sebelum tu. 5 hari sebelum tu, which is 13 hari bulan 13 hari bulan apa? March. Okay, 13 hari bulan March. Lajak maksud dia dah 8 hari dah daripada tarikh tu. Betul? Betul. Okay. Hang sebagai lelaki yang pernah gagal, mungkin dia pun pernah gagal daripada percubaan mendapatkan anak yang okay, bila gagal, ini anak yang pertama yang disahkan. Okay, tahniah, Cik Leko telah berjaya mendapat anak. Okay, bila lebih pada tarikh yang dijangka, apa hang fikir sebagai lelaki yang pernah gagal? Surely hang akan fikir, ni tak ada harapan, ni lebih melampau 8 hari ni, wajib mati anak ni. Jadi I see. sebagai seorang yang pernah gagal, mungkin sebab kita kenal orang-orang Jepun ni, kalau gagal adalah satu
bala untuk depa. So Betul. lebih baik daripada anak ni tak hidup ataupun hidup menyusahkan. Tapi mungkin dia fikir mungkin anak ni tak hidup dah, tak ada chance dah. Dah ni lah perak. Dia buat jalan untuk bunuh isteri dia. Tu motif dia aku rasa. Aku rasa tu motif paling logik untuk dia bunuh isteri dia kalau dia pembunuh. Sebab aku tak jumpa. Logik weh. Serius logik. Aku tak jumpa jalan cerita daripada orang lain yang bunuh isteri dia. Sebab hang sebagai orang yang satu-satunya pernah gagal yang dalam proses pengencerutan isteri hang tu. Lepas tu hang rasa benda ni boleh berjalan lancar kalau sepatutnya isteri hang bersalin. Lagipun kita tahu mereka tak ada akidah yang betul. So aku rasa itu motif pertama dia. Yang kedua, aku bedah jalan cerita dia. Terdapat kunci ganggang telefon, wire telefon, ataupun kita kata kita consider sebagai wire elektrik apa-apa lah. Okay. Dengar dia call isteri dia pukul berapa? Dalam pukul 3 macam tu. 3 petang. Tak dapat. Yes. 3 petang adalah lunch. Untuk orang bekerja pukul 3 tu dah lewat lah. Sebab mereka kena masuk pejabat pukul 2. Kita kata 2.30 lah. Pasal apa dia call isteri dia pukul 3? Atau adakah panggilan yang dibuat tu adalah untuk mengaburi pihak penguasa yang tak apa, cik tuan buat track record panggilan saya. Ada, memang saya ada telefon dia tapi dia tak angkat. Adakah dia untuk mengaburi? Dan yang kedua bagi aku rasa dia memang sengaja buat panggilan tu atas sebab yang sama, untuk mengaburi. If jadi kata kan, polis akan check track record dia call, jadi dia akan selamat sebab dia akan terlepas dah. Kalau dia tak call, polis akan consider dia tipu. Polis kata, hang tipu ni, hang cakap hang call, tak ada track record pun. Kira dia buat panggilan tu untuk terselamat daripada dituduh pihak polis. Ya, sebagai pengaburan untuk tuduhan dia lah. So step pertama dia dah cover dah. Step kedua dia call lagi, betul. Dia ada call. Dia call pukul 6.50 petang. Untuk apa? Aku rasa tu untuk alasan yang sama. Maksud dia kata saya call 2 kali dah ni. Petang pun dia tak angkat juga. Sebab yang kita tahu, okey, dia buat panggilan pukul 3. Lunch dia pun dah pukul 12 sampai pukul 1 lebih macam tu. Waktu lunch is waktu lunch depa. Depa tak boleh langgar. Depa bukan orang, depa bukan macam kita. Waktu lunch main telefon. Abang nak pergi semayang, pergi duduk lepak. Aku rasa lah, that's why dia mungkin buat alasan untuk ketandah ke apa untuk buat panggilan. So tu motif kedua dia buat panggilan kedua. Motif yang sama untuk panggilan kedua. So polis akan consider dia ada effort untuk untuk call isteri dia, untuk cari isteri dia. Dan pukul 7 dia balik, betul? Dia balik 7.40. 7.40. Dia buat apa? Dia terus masuk bilik untuk salin baju. Dan dia berfikiran isteri dia okey. It's alright. Macam mana hang balik rumah, hang tak tengok anak hang yang baru lahir? Kalau hang kata hang rasa anak hang dah baru lahir, tak apalah, masuk dulu mandi. Sebagai seorang bapa yang berjaya dalam pengencerutan, setelah beberapa siri pengencerutan yang tak berjaya, hang akan excited. Secara logik dia, hang akan excited. Jadi, bila hang excited, hang dah tak fikir mandi, hang dah tak fikir makan. Janji aku boleh tengok anak aku dulu, yang daripada aku.
tunggu dia dah lama dah. So kali ni dapat. Pasal apa dia pilih untuk masuk bilik tu? Dekat sini kita boleh detect tau. Yang dia ni adalah, aku berani cakap dan aku percaya dia ni adalah pembunuh. Boleh kita end kejap. Okey. Okey. So, sambung balik sekali. Okey. Line pun tak apa okey ni. So kita sambung balik Betul lah. So, okey. Bye. Okey guys, selamat kembali. Aku minta maaf sangat. So tadi 2-3 hari ni hujan, so line tak apa okey sangat. So aku akan bersambung kepada pencerita kita. Aku akan buat panggilan. Okey. So aku minta maaf ya. Okey. Hai. Selamat kembali. Okey, selamat kembali. Okey. Kita sambung lah. Okey, boleh. Okey, bagi aku si Leko ni adalah psikopat. Maksudnya macam mana tu? Dia adalah seorang yang tak punya empati, tak punya rasa simpati, tak punya rasa sedih atau apa pun. Senang cakap dia tak ada emosi lah, kita kata. Hebat, tak ada emosi. Dan dia seorang yang bersabar. Untuk jadi psikopat, hang orang yang bersabar. And ada certain hang boleh nampak daripada sisi psikopat si Leko ni. Cuma dia taklah sepenuhnya psikopat sebab dia rasa dia tu gagal. Mungkin tu dah diterapkan dari dulu, so dia rasa benda tu dah mempengaruhi dia. Okey, jadi dia ada rasa gagal. Okey. Setelah aku rasa dia buat panggilan tu, 2 panggilan tu, dan dia balik rumah, dia terus masuk bilik mandi, bilik dia tukar baju apa semua. Aku pelik pasal apa dia tak ada excited kat sini, sedangkan tu dia dengar suara bayi yang ditunggu-tunggu selama ni. Tapi kat sini dia tulis kan, Ya. Lampu dalam apartmen tidak dipasang. Walaupun merasa sedikit pelik, si suami masuk ke dalam bilik tidur untuk menukar pakaian sebelum terdengar suara bayi dari bahagian ruang tamu. Maknanya dia tukar baju dulu baru dia dengar baby tu riau. Tak lah, cuba fikir. Hang masuk rumah gelap kan, tak buka lampu. Betul juga. Takkan tak pelik bini hang duduk mana oi? Kan dia macam tak cari bini dia kan. Dia macam tak apalah, kita masuk kita jumpa. Pelik weh. Ni sedangkan okey. Bini, Okey, sedangkan hang tahu bini hang tu duduk sarat mengandung lagi. Hang mesti cari dia, sayang. You dah mana? Tak pelik rumah gelap. Tapi kenapa hang masuk, hang pilih untuk tukar baju dulu. Bapak nampak dia tak ada rasa empati pun kat isteri dia. Itu yang aku geram. Okey. Yang paling aku tak boleh belah bila dia cari seorang lelaki untuk buat panggilan dan dia buat muka pucat. Aku bukan tuduh, tapi tu sifat psikopat. Sebagai seorang psikopat, hang akan terror untuk bermuka-muka. Bahaya. Okey, aku rasa dia buat macam ni. Macam mana? Sebagai seorang pekerja, macam aku cakap tadi, waktu lunch adalah waktu lunch sahaja. Kenapa? Okey, kita consider dia makan. Contoh macam tadi kita rasa dia makan, sebab tu dia tak buat panggilan dalam pukul 3. Betul? Okey, tu betul. Cuba fikir Depa duduk apartmen kan? Ya betul. Apartmen 2 tingkat. Okey, apartmen 2 tingkat. Hidup di apartmen di Jepun takkan semudah hidup di New York, di Malaysia. Anak siapa tu bawa lelaki bawa balik? This is Malaysia.
But that was Jepun. So aku nampak kat sini yang boleh mendapatkan kunci daripada dalam rumah tu adalah satu-satunya orang dalam rumah tu. Ada kunci Mickey Mouse yang tadi. Betul. Macam mana orang lain nak masuk dalam rumah dia? Melainkan kalau Tak ada. kalau ada orang yang dah nampak dah kawasan rumah tu macam mana, ada mungkin tanda-tanda orang yang mencurigakan. So aku consider sebenarnya di waktu lunch yang patut dia makan tu ataupun buat panggilan, dia sepatutnya buat panggilan waktu tu kalau dia nak tanya khabar bini dia. Tapi dia pilih untuk balik rumah dan memulakan pembunuhan. Yes, my plan. Okay, aku rasa okay. Waktu rehat, izin balik dengan alasan bini saya duk mengandung banyak hari dah ni. Sepatutnya 13 hari bulan hari tu. Yang ni dah berapa hari dah? 18 hari bulan dah. Saya duk risau ni. Saya balik dulu dah. Balik rumah. Puas balik. Balik rumah. Buka pintu ni. Oh. Isteri dia tengah ada kat ruang tamu. Dia masuk rumah. Kononnya ada dua sebab lah kalau dia nak balik, dia nak abang bini dia. Saya tinggal barang ataupun saya nak tengok khabar kamu. Tapi hang takkan berani abang. Hang tak sesuit tu untuk balik abang. Abang balik nak tengok you je sayang. Tak mungkin. Melainkan kalau hang bos besar. Hang boleh balik sewenang-wenangnya. Tapi kita tahu orang Jepun ni disiplin. So dia takkan cakap begitu untuk buang masa dia. Saya tertinggal barang, masuk bilik, ambil senjata, keluar, bunuh bini dia. Yang pertama, dia tolak bini dia jatuh. Bini dia terkejut. Bini dia tanya pasal apa. Tanpa belengok, dia rentak kabel telefon yang ada sebelah dia kat ruang tamu tu. Sebab telefon yang dalam perut dia tu adalah telefon di ruang tamu dan perlu ada wire sebagai pengecas dia. Untuk zaman tu, dia rentap kabel tu, dia lilit leher isteri dia sampai tak boleh bernyawa. Masa isteri dia tengah sesak nafas, pisau apa tu nama dia? Aku lupa pisau tu. Pisau. Nama dia ni juga. Apa? Sekejap. Plexus apa atas pisau tu? Dalam keadaan dia berdiri, dia pegang pisau tu 90 darjah dia tancap kat perut isteri dia. Dia menyengit ke 45 darjah dia tarik turun. Dia drag turun pisau tu sepanjang 38 cm. Okey, weh. Nama pisau tu Select Plexus. Select Plexus. Yes. Nama macam betul. Isteri dia, aku boleh kata dia belit leher isteri dia sampai tak bernyawa tu sebab kabel tu masih ada kat leher isteri dia. I see. Tapi tak ada cap jari. Dia ada dua kemungkinan. Maknanya kat sini Dia ada dua kemungkinan. Sama ada suami dia tu pembunuh profesional ataupun waktu tu tak ada teknologi mengesan cap jari. Sebab aku kata suami dia pembunuh profesional, yang psikopat. Selari ya. Untuk para pendengar ni, hampa cuba bayangkan lah. Dia dah atok plan ni aku tak tahu berapa lama dah. Dan dia balik, dia masuk bilik tadi tu, hampa rasa dia buat apa?
Kalau dia kata dia, sayang, I tinggal barang, tak apalah masuk dulu, ambil barang sah. Kan aku tahu dia takkan sesuai untuk balik abang nak jenguk saja. Mungkin dia masuk dalam bilik, dia ambil glove ke, dia ambil sarung tangan apa-apa ke, untuk melitupi cap jari dia. Jadi untuk pertama kalinya mungkin dia membunuh, aku rasa dia terlalu amatur. Maksud hang dengan amatur tu? Hang cuba fikir. Ada 3 laporan cerita yang berbeza. Maksud dia ada bekas tancap kat sini, tancap kat sini. Maksud dia, masa dia drag pisau tu turun, isteri dia kan bernafas tak habis lagi. Sebab tu aku cakap isteri dia ada nafas lagi. Dia tak betul-betul mati lagi, cuma dah lemah. Dan isteri dia mungkin kelepiak. Tu yang kata kedah tu, kelepiak, menggelupur. Mungkin masa isteri dia menggelupur, tertancap di celah kangkang, di punggung. Yalah, hang pun nak tepih paha isteri hang, hang pegang pisau kot. Hang dah drag dari atas, mesti dah settle dah kerja. So lebihan tangan hang kosong ni pegang pisau, tak lain mesti tertancap kat mana-mana body. Jadi dia terlalu amatur. Kalau dia profesional, betul-betul profesional, dia akan perak sak, dah mati. Dan lagi pula kita tengok cara dia ni, cara lepas geram. Dia belik leher dia. Belik. Seorang psikopat, kalau di okey ni untuk fun fact, seorang psikopat, untuk pengetahuan hampa, psikopat ni kalau hampa tanya dia nak bunuh pakai pisau dapur ke pisau potong buah, dia akan pilih untuk pisau potong buah sebab lebih kejam, sebab lebih menderita seorang yang dibunuh. Dan itu yang aku nampak dekat Leko ni punya perangai lah. Dia belik leher bini dia tu, perak. Lepas tu dia pergi tarik, drag pula. Hang bayangkan berapa kejam dia tu. Agak menyiksakan lah bini dia time tu. Berapa kejam dia tu, sampai dia boleh buat macam tu. Dan tu menandakan dia ni psikopat. Tapi buat pisau yang apa, menggiris ke bawah tu sakit tu. Sakit, sebenarnya sakit. Dengan ayat ketuban semua masih ada dalam tu. Sakit weh. Aku tak pernah rasa pukul ni pukul saja. Aduh, sakit weh. Jadi itulah antara aku punya teori. Dan tak silap aku dalam tag yang hang dapat tu ada kan beberapa teori yang diselarikan oleh pihak-pihak. Ada. Okey. Apa dia macam yang hang cakap juga. Apa tu? Okey. Polis mengesyaki suami atau suami mangsa sendiri yang membunuhnya ataupun antara orang terdekat. So macam yang hang cakap juga tadi, orang akan shot suami dia. Alasan dia? Alasan dia, dia bercakap berdasarkan fakta kes, bagaimanapun dia mempunyai alibi kukuh kerana terdapat saksi menyaksikan dia bekerja di pejabat pada waktu isterinya dianggarkan dibunuh pada kira-kira jam 3 petang. Ya memang. Sebab tu aku cakap dia call isteri dia dari pejabat sebab nak menutup tu. So polis tak ada alasan. So alasan tu akan jadi alasan kukuh untuk dia. Nampak? Tu pendapat aku. Okey. Yang kedua, dia kata suami dia bunuh dia sebab sebaik saja si suami tiba di rumah, dia menyedari ada yang pelik, tetapi tidak langsung memastikan keselamatan isterinya, sebaliknya menukar pakaian terlebih dahulu. Aku dah kata polis Jepun kena ambil kau kerja. Alright, okay. Lepas tu dia cakap bagaimanapun selepas itu, siasatan polis mendapati rakan kepada wanita mengandung itu juga seorang perempuan
telah datang melawatnya sekitar jam 1.50 hingga 3 petang hari kejadian dan mangsa mungkin telah lupa mengunci pintu setelah menghantar rakannya keluar. So maknanya kat sini maybe mangsa ni kena bunuh sebab Kawan. dia lupa kunci pintu rumah. Kalau katakan dia lupa kunci pintu rumah. Ni pendapat aku. Aku tetap dengan lelaki dia yang bunuh. Sebab Alright. kalau lah kata kawan dia yang bunuh, kita tak tahulah alasan apa kawan dia bunuh. Tapi aku tak dapat teori lah mengatakan kawan dia yang layak bunuh. Atas sebab apa kawan dia nak bunuh. Okey. Dan di hadapan pihak media, si suami berkata, isteri saya suka minum wine. Jadi mohon Wine. tuangkan wine untuknya. Wine. Okey, sorry. Aku tak biasa pronounce ni. Okey. Sikap si suami ini dianggap ganjil kerana polis merasakan dia sangat tenang ketika mengujarkannya di hadapan pihak mahkamah. Polis terus menganggap pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang yang dikenali oleh mangsa. Bagaimanapun melalui siasatan yang lebih rapi, polis mendapat tahu mengenai seorang lelaki yang tidak dikenali dilihat berlegar di sekitar bangunan apartmen tersebut oleh beberapa jiran mangsa sehari sebelumnya. Yang ni aku cakap tadi, kalau ada orang lain bunuh, dia akan buat macam tu. Aku tak percaya. Aku lebih pada lelaki tu sebab aku ada alasan. Cik, nak menang kau. Tapi kan aku fikir agak pasal suami dia tu. Suami Okeylah, tak apa. Ni antara teori kedua aku lah yang aku baca ni. Okey, pembunuh profesional. Satu lagi teori ialah pembunuh itu seorang profesional kerana polis tidak menemui sebarang bukti. Cap jari juga telah dibersihkan, malah terdapat kesan darah pada sinki dapur, menandakan pembunuh telah membasuh tangannya sebelum menghilangkan diri. Yang ditemui hanyalah kesan tapak kasut bersaiz 25 cm di tempat pembunuhan. Juga, terdapat teori bahawa si pembunuh seorang yang belajar dalam bidang perubatan, tetapi teori ini dibuktikan tidak benar kerana belahan pada perut mangsa dibuat terbalik berbanding belahan C-section yang biasa dibuat oleh seorang yang profesional. Tapi aku rasa kan Uh-huh. yang aku rasa lelaki dia. Dah ambo cuba fikir. Aha. Hang ada banyak mana masa hang balik lunch, Uh-huh. kononnya hang nak ambil barang, dah hang membunuh. Lepas tu ada masa cuci tangan kat dapur. Kalau kata kawan perempuan dia tadi, kawan dia masuk bunuh, Uh-huh. kawan dia keluar, Uh-huh. macam mana kunci kereta tu yang lelaki dia boleh pegang ada dalam perut perempuan tu? Sebab tu bukan kunci rumah. Kunci rumah lah tu. Dia tu kunci. Dia kata kitchen. Kitchen tempat laki dia letak kunci kereta. Tu kau ni. Kau ambil bijak sangat. Serius. Aku rasa Very good lah sebab lelaki dia. Sebab Oh. lelaki dia tak profesional menikam tu sebab ada bekas-bekas tikaman di paha celah kangkang apa tu. Uh-huh. Aku rasa macam tu lah. Dan yang mengukuhkannya bila Han cakap kitchen tu betul juga lah sebab waktu dia bunuh tu mungkin dia buang kitchen tu dalam perut bini dia and kunci kereta dia bawa pergi sana balik. Han fikir ah. Dia macam ni tau. Sebab apa dia buah telefon rumah tu dalam perut bini dia? Kalau Sebab kata dia yang bunuh. Uh-huh. Tahu untuk apa? Dia nak
untuk melepaskan diri dia. Kan ada perempuan yang main rumah dia tu pukul 1. Nanti polis akan tuduh perempuan tu. Ni macam mana ni, telefon rumah duduk dalam perut dia, patut laki dia call tak dapat. Yang akan jadi tersangka adalah kambing hitam si kawan dia tu. I see. So kawan dia tu akan jadi tertuduh disebabkan telefon ada dalam perut. Sebab dia telefon pukul 3 tak dapat. Mungkin dia kata, oh sebab ni lah hang call tak dapat. Dalam perut bini hang ni ada telefon. Nampak? Kesian tu. Jadi tu antara teori dan secebis pendapat aku lah, yang merungkai misteri pembunuhan Daichi Akiko yang berpuluh-puluh tahun tak settle. Aku harap kalau ada orang-orang yang tengah mengkaji cerita-cerita ni, hampa boleh ambil pendapat aku, tapi hampa jangan tanya aku lah. Aku kan tahu pun, aku bagi aku punya teori lah. Kalau hampa rasa betul lah. Kalau salah lah. So macam mana pendapat hang, kesimpulan daripada cerita ni sebagai seorang perempuan? Aku ngeri sikit lah dengan lelaki dia. Apa jenis psikopat ni Psikopat. Hang rasa orang macam ni banyak kat Malaysia? Ada. Hang boleh tengok dia dengan Apa? Secari pula. Sekali tengok hang tahu. Gila, aku takut tu. So macam mana pendapat hang? Dapat aku aku tak dapat nak kata apa-apa pasal kes kali ni. Memang bagi aku cukup terkesan lah. Sebab cara pembunuhan yang memang kejam lah. Bagi aku sangat kejam. Patut tertata rapi pula tu. Betul. Tertata rapi ni maksud dia mengiyakan lagi lah kalau si pembunuh ni adalah psikopat, sebab dia seorang yang sabar begitu. Sabar dalam kata merancang tu lah. Uish, aku tak boleh kes ni. So ni harapan aku kepada lelaki-lelaki yang sering So, hampa bila hampa ada partner nanti, bila hampa ada pasangan, hampa ada buah hati, pujaan hati, tolonglah kasih mereka. Sebab wanita perlu dilindungi, bukan dikekerasi. Cewa, gagak tau. Dikekerasi. Aceh. Anda sebagai lelaki perlu bersabar, bukannya perlu menampar. Jadi sebab itu wanita diciptakan dari tulang. Tahu sebab apa? Sebab kalau hang ikut kuat patah, biar jadi ikut lah. Nama pun tu lah usul. Dia lengkuk elok-elok, tak lelong. Jadi hang sebagai lelaki yang kena melindungi wanita hang. Kalau kata dia tak berjaya dalam sesuatu hal, hang rasa benda tu hang wajar ke marah dia? Hang guide lah dia. Betul tak? Setuju. Kalau hang sebagai lelaki hang, dia macam ni, senang cerita. Lelaki pula terbanci. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Dia bukan diciptakan daripada tengkorak kepala untuk disanjung. Dia bukan diciptakan daripada tulang jari kaki untuk dipijak. Dia dari tulang rusuk. Maksud dia hang kena letak kat hati hang. Hang pimpin dia elok, hang jaga dia elok. Itulah fungsi hang. Tu harapan aku lah sebagai lelaki. Wah, aku pun terharu lah dengar hang punya harapan tu. Terharu lah sangat.
Okay, so semoga para lelaki di luar sana Yes. tak menjadi seperti macam ni lah. Beko. So, Aku. good luck guys. Okay. Thank you untuk cerita malam ni. Terima kasih kongsi dengan kami. So kita akan Ya, jumpa di sama-sama. lain episod di Serak Seram-Seram Rancak. Bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam juga. Okay guys. Tu antara cerita aku yang dapat dikongsi dengan hampa malam ni. So kalau ada apa-apa manfaat, ada apa cadangan, ada apa komen, hampa boleh komen kat bawah. Ada cadangan boleh cadang kat bawah. Kalau tak puas hati boleh DM aku. Komen yang boleh dimaafkan kawan-kawan. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa di lain episod. Ciao.